وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. صدق الله العظيم. Ayat dalam surat An-Nur. Ayat dalam surat An-Nur ni kita baca kerana dia membicarakan tentang nur, tentang An-Nur yang merupakan perkataan yang sama dengan yang kita bicarakan dalam surah Al-Ma'idah. Jadi kita masih membicarakan sebenarnya ayat 15 dan 16 dalam surah Al-Ma'idah. Cuma ada kaitan dengan itu, kita terus kepada surah An-Nur. Nanti habis surah An-Nur ni kita patah balik selepas surah Ma'idah tu apa? Yang ada perkataan siratal mustaqim. Jadi dalam ayat ini menceritakan tentang pujian Allah kepada sekumpulan manusia yang sibuk dengan keduniaan seperti menega dan jual beli, namun mereka tidak dilalaikan dan tidak dihalang oleh kesibukan keduniaan itu untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pengajaran besar daripada ayat ini, supaya kita jadi orang yang tetap hadir ke rumah Allah setiap hari, bukan setiap minggu. Bukan seminggu sekali hari Jumaat saja pergi sembahyang Jumaat. Kalau boleh kita pergi rumah Allah ni setiap hari. Kerana itu insan-insan yang terpilih, yang dipuji oleh Allah dalam ayat ini. Ayat dalam surah An-Nur. Allah berfirman, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ayat 37 surah An-Nur. Ada rijal. Rijal ini beberapa lelaki. Orang perempuan nak sembahyang di rumah boleh, sembahyang di masjid pun boleh. Kalau campur dengan majlis ilmu, pergi sembahyang ada majlis ilmu, afdal sembahyang di masjid. Pergi sembahyang ada kuliah maghrib, pergi sembahyang ada kuliah subuh, afdal perempuan sembahyang di masjid juga kata sebagian ulama. Jadi dituntun kepada lelaki ni lebih pergi ke masjid. Jadi Allah puji orang-orang yang sibuk dengan perniagaan dan jual beli, namun perniagaan dan jual beli itu tidak melalaikan mereka daripada mengingati Allah, daripada hadir ke buyutin adzinallahu an turfa, ke rumah-rumah yang Allah izin untuk diangkat atau dimuliakan akan keadaannya, akan tempat-tempat suci itu.
Allah izin untuk turfa'al buyut. Ba'diyah. Lepas semayang maghrib, sebelum maghrib, qabliyah maghrib. Lepas maghrib, ba'diyah maghrib. Sebelum isya, qabliyah isya. Lepas isya, ba'diyah isya. Tiba-tiba kita musafir, naik bah, berhenti di RNR semayang, tekat semayang fardu, ba'diyah tak dan. Pasal bah dah nak jalan. Bah pula dia berhenti, dia kata, tekat tengah jam dari sini. Kita pergi duduk beratuk, kita beli ayam tu pun dah habis masa dah. Akhirnya bila habis semayang, tak dan nak wirid, baca doa kok jalan gitu ya, tak dan nak semayang ba'diyah, dapat pahala ba'diyah. Kerana masa kita duduk di kampung kita, kita tak tinggal ba'diyah. Dan nak semayang ba'diyah ni susah. Boleh semayang isya tu pun kira lega dah. Nak boleh semayang ba'diyah, berat. Pasal apa berat? Aku kalut. Kalut pergi mana? Nu ada gambar syok, nak tengok TV lah, nak tengok handphone lah, nak masuk tidur lah. Kesemuanya itu penghalang kita semayang ba'diyah. Hadis Imam Muslim kata, tidak kamu sujud sekali sujud melainkan diangkat satu darjat. Dalam syarah menyatakan satu darjat itu seperti jarak antara langit dengan bumi. Kalau kita semayang ba'diyah, 4 kali sujud, 2 rakaat. 4 kali sujud, 4 lapis langit bumi dapat darjat kita. Tapi benda tu tak nampak. Akhirnya kita segan. Hadis kata lagi, orang yang nak dekat dengan Allah mesti buat yang fardu, mesti tambah yang sunat. Maka jawatan hak besar sungguh-sungguhnya duduk atas muka bumi dekat dengan Allah. Kalau lepas semayang fardu isya, kita boleh semayang ba'diyah isya 2 rakaat. Lepas semayang zuhur, boleh semayang ba'diyah zuhur 2 rakaat. Sebelum subuh kita dan semayang tahajud. Maka kita sudah membuat yang sunat. Peluang kita untuk mendapat kedudukan jadi orang dekat dengan Allah cerah. Pasal kita paksa diri kita buat yang sunat setelah kita dah buat fardu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Siapa rajin buat yang fardu, lepas tu dia tambah yang sunat, dia berpeluang cerah untuk jadi kekasih Allah. Allah Ta'ala kata, buat hak fardu, tambah hak sunat, aku kasih kat kamu. Orang yang boleh buat benda, 2 benda tu, dia masuk dalam golongan kekasih Allah. Orang dekat dengan Allah, ataupun istilah lain disebut wali Allah. Wali Allah ni orang dekat dengan Allah. Nak jadi wali Allah, kena buat yang fardu, kena buat yang sunat. Walaupun kita belajar buat sikit-sikit, nak semayang sehari 100 rakaat, 1000 rakaat macam orang dulu susah. Boleh buat ba'diyah, qabliyah tu pun betul dah. Di saat, pasal apa tak buat ba'diyah? Aku kalut nak tengok TV. Aku kalut nak sembang dengan kawan. Aku kalut dengan menega. Aku kalut dengan keduniaan. Aku kalut dengan mak ayah adik beradik aku. Quran kata, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta kamu dengan anak pinak kamu melalaikan kamu daripada ingat ke Allah Ta'ala. Jangan sampai kawan kamu, adik kamu, abang, kakak kamu, rumah kamu, handphone kamu, TV kamu, halang kamu untuk sembahyang sunat. Yang kamu nak tengok lain handphone, TV berbelah jam sehari, sembahyang sunat 5 minit pun tak ada. Kamu tak boleh buat. Pasal kamu tak mau jadi orang dekat dengan Allah. Orang dekat dengan Allah bukan dekat fardu, sunat dia tambah. Kita duduk sembahyang sunat dah, alhamdulillah boleh sembahyang. Tiba-tiba musafir tak boleh sembahyang. Maka Allah Ta'ala bagi pahala percuma. Lain kalau kita memang malas sembahyang sunat dah, musafir lagi tak sembahyang. Masa kita sihat, kalau kita malas sembahyang sunat, masa sakit tak sembahyang tarawih dah sunat. Masa kita bermukim, kita malas sembahyang sunat, masa bermusafir lagi tak sembahyang sunat. Maka Allah Ta'ala bagi tawaran melalui lidah Nabi SAW, kalau kamu nak pahala percuma,
Masa kamu tak uzur, buat banyak-banyak. Masa kita sihat lah ni, pi masjid banyak-banyak. Bila kita dihalang pi masjid dengan sebab uzur ataupun dengan sebab peraturan tak bagi pi, kita dapat pahala pi masjid. Jadi masjid ni jangan kita pi Jumaat saja seperti mana sebahagian masyarakat. Pilah tiap-tiap hari. Macam kita baca cerita wirid lepas sembahyang. Barang siapa yang sembahyang subuh, barang siapa yang membaca selepas sembahyang subuh dalam keadaan kakinya masih dilipat, dalam keadaan dia melipat kedua kakinya, masih melipat kedua kaki, kaki kekal dalam tasyahud akhir. Baca apa? Sebelum dia bercakap, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Nescaya ditulis baginya 10 pahala dan dihapuskan daripadanya 10 dosa dan diangkat baginya 10 darjat. Dan adalah ia pada hari tersebut, sepanjang hari tersebut dipelihara daripada setiap perkara yang tidak disukai. Dipelihara daripada kemalangan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 10 kali. Nescaya dituliskan baginya 10 pahala dan dihapuskan daripadanya 10 dosa dan diangkat baginya 10 darjat. Dan adalah ia pada hari tersebut sekaliannya dipelihara daripada setiap perkara yang tidak disukai. Dan dipelihara akan dia daripada syaitan. 5 anugerah istimewa Allah Ta'ala bagi. Anugerah pertama dapat 10 pahala. Anugerah kedua dihapus 10 dosa. Anugerah ketiga diangkat 10 darjat. Anugerah keempat dipelihara subuh pagi ini sampai subuh pagi esok daripada segala keburukan. Anugerah kelima dipelihara daripada syaitan. Wa hurisa minasyaitan, dikawal daripada gangguan dan penipuan syaitan. 5 keistimewaan ini. Setiap perkara kita tak suka, Allah jaga sampai pagi esok. Apa benda kita tak suka, termasuk itu COVID-19 supaya tak kena kita. Kita tak suka kena COVID-19. Masuk dalam kelebihan wirid tadi. Mudah-mudahan kita dijauh daripada segala yang buruk. Kita amal tiap-tiap pagi semenjak kita mula mengaji sampai pagi ni. Tak tahu mai pagi naik, pagi ni sakit perut. Saya kena asal ni, bagi salam sakit perut, tak ada nak baca 10 kali tu. Masuk tandas. Jadi dapat pahala 10 tu percuma padahal kita tak baca pun. Sebab kita duk baca tiap-tiap hari dah. Pasal apa hari ni tak boleh baca? Sakit perut makan apa tu semalam. Bagi salam, tak dan nak la ilaha illallah. Nak kena pi tandas. Maka kita pi tandas qada hajat. Pahala 10 kali tu tak boleh baca sebab uzur. Kalau duk baca juga lagi, masalah lagi, teruk. Kita dapat sebab kemarin kita baca, kemarin dulu kita baca dan seterusnya. Kita tak boleh baca sebab terpaksa mangkit tinggal tempat semayang, tempat wirid, kerana kita uzur kena qada hajat. Tu contoh yang mudah kita faham. Lagi satu yang perlu kita amalkan, antara adab berdoa, sunat menghadap kiblat, sunat mengangkat tangan, kedua tangan, sunat menyapu muka di akhir doa. Semua tu ada hadis. Sunat memulakan doa dengan alhamdulillah. Bertanya, ya Rabbi law syi'ta la farraqtani lit tasbih wal mahamid. Ini satu riwayat. Riwayat dalam kitab Al-Azamah Ibni Abi Syekh Al-Asbahani. Juzuk yang kelima muka surat 1576. Cerita dia. Ini satu kisah. Jadi semacam dengan hadis
sahih riwayat daripada Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW lepas sembahyang subuh keluar, patah balik waktu duha, tengok isteri baginda Juwairiyah radhiyallahu anha berzikir, tak mangkit pergi mana. Daripada subuh nak pergi ke duha, kalau subuh pukul 6, duha pukul 7.30. Berarti sejam setengah. Lebih pada sejam setengah. Isteri Nabi SAW berzikir, tak berhenti. Rasulullah patah balik. Engkau sentiasa duduk zikir sini daripada tadi sampai lah. Isteri Rasulullah kata, ya, aku nak ajak satu doa, kalau baca 3 kali sama pahala dengan zikir daripada subuh sampai lah. Maka Rasulullah bagi doa itu. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Siapa baca 3 kali zikir ni dapat pahala seperti zikir daripada subuh sampai duha. Baca tak dalam 3 minit dapat pahala kat 2 jam. Subhanallahi wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji baginya. Adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluknya. Wa ridha nafsihi, dan sebanyak keridhaan dirinya. Wa ridha nafsihi, wa zinata arsyih, seberat timbangan arasnya. Wa midada kalimatih, dan sebanyak dakwat, sebanyak bilangan dakwat kalimah-kalimahnya. Semua tu kita tak tahu banyak mana, hanya Allah yang tahu. Baca 3 patah zikir itu 3 kali, Allah bagi pahala seperti berzikir lebih daripada sejam. Baca tak dalam seminit. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ulang lagi 2 kali. Tak dalam seminit baca. Tapi pahala seperti sejam lebih. Kerja sikit gaji mahal, amal sikit pahala banyak. Ini pun sama. Riwayat yang kedua, riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis 3801 dalam Sunan Ibnu Majah. Seorang hamba Allah berkata, Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Ya Rabbi, itu kalau seorang, kalau ramai, Ya Rabbana. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Riwayat yang kedua, wa li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ada lam sebelum azim, ada tak ada lam. Maka bacaan itu malaikat tak tahu nak tulis macam mana. Malaikat tanya, Ya Allah, inna abdaka qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha. Wahai Allah, sesungguhnya hamba engkau telah membaca satu bacaan yang kami tak tahu bagaimana nak tulis pahala. Ya Rabbana, Ya Allah, ya Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu, hanya bagimu segala pujian, kama yanbaghi, sebagaimana sepatutnya, li jalali wajhika, li jalali, kerana kebesaran, wajhika, zat engkau, wa azimi sultanik, ataupun wali azimi sultanik, dan kerana keagungan kesultanan, kekuasaan engkau. Saya ulang balik doa tu. Ya Rabbana, Ya Allah, ya Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu, hanya bagimu segala pujian, kama yanbaghi, sebagaimana yang sepatutnya, li jalali wajhika, kerana kebesaran zat engkau, wa azimi sultanika, dan keagungan kesultanan, kekuasaan, pemerintahan engkau.
Segala puji hanya tertentu bagimu, wahai Tuhanku, sebagaimana yang sepatutnya. Kerana kebesaran zatmu dan keagungan kekuasaanmu. Itu maksud terjemahan doa itu. Maka Allah Ta'ala menjawab, Allah Maha mengetahui, Allah bertanya pada malaikat. Allah tahu saja tanya malaikat. Madza qala abdi? Apa hamba aku kata? Malaikat jawab, ya Rabbi innahu qal. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya hamba-Mu itu berkata, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhanku, tu kalau baca seorang. Kalau jadi tu imam, ya Rabbana. Jangan baca ya Rabbi seorang. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Lakal hamdu, bagi hanya segala pujian itu hanya tertentu bagimu. Kalau orang mengaji ilmu balaghah dia panggil al-qasru. Sepatutnya alhamdulillah. Didahulukan laka kepada alhamdu menunjuk kepada khusus. Macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sepatutnya na'buduka wa nasta'inu bika. Didahulukan maksud khusus. Segala pujian itu hanya khusus bagi engkau, hanya tertentu bagi engkau, sebagaimana yang sewajarnya dan sepatutnya. Kenapa kita puji Allah dengan sedemikian? Li jalali wajhika, kerana kebesaran zat engkau. Wa azimi sultanika, dan keagungan atau kemuliaan kesultanan engkau. Kesultanan maksudnya pemerintahan ataupun kekuasaan engkau. Dua patah tu dia puji Allah. Dua sifat itu. Sifat jalali wajhik dengan azimi sultanik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat dengan berfirman, uktubaha kama qala abdi. Tulislah wahai dua malaikat, akan tulisan itu, akan pahala bacaan itu, kama qala abdi, sebagaimana hamba-Ku tu baca, hatta yalqani fa ajziyahu biha, sehingga dia berjumpa aku bagi pahala. Maksudnya aku akan bagi pahala terlalu banyak terhadap pembaca doa ini. Maka ulama-ulama kita susun dalam bab doa lepas sembahyang subuh, luhur, asar, maghrib, isya, atau doa-doa waktu lain, mulakan dengan dua patah ini. Yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang kedua, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Yang pertama riwayat Imam Abi Syekh Al-Asbahani dalam kitab Al-Azamah, juzuk yang kelima, muka surat 1576. Yang kedua riwayat Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, hadis yang nombor 3801. Tu kalau kita mula doa, mula dengan alhamdulillah. Tutup doa, kita tutup dengan da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ayat 10 surah Yunus. Atau kita tutup dengan ayat 180, 181, 182 surah Sad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan bagi orang yang baca lepas sembahyang dua kali, lepas sembahyang baca Fatihah, lepas Fatihah baca doa lagi, dia amal dua-dua ni. Dia amal hak mula subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Lepas tu habis Fatihah, amin amin ya rabbal alamin, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha. Dua-dua ni dia amal. Rupanya ulama susun tu ada sandaran mereka. Kita duk tahu baca, kita tak tahu kata ada nas. Jadi hadis yang menyatakan sunat kita tutup doa dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun itu hadis riwayat Imam Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya, jilid yang ke-7, muka surat 123. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, man ahabba an yuqtala bil mikyalil awfa falyaqra akhir majlisihi aw hina yaqumu
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah As-Saffat ayat 180 sampai habis surah itu. 180, 181, 182. Barang siapa yang ingin agar disukat dengan sukatan yang sempurna, ditulis dengan pahala yang banyak, naklah dia membaca di akhir majlis atau ketika dia nak berdiri daripada majlis itu, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Kita duk baca doa, kita duduk dalam majlis, kita nak tutup majlis, baca yang ni. Ini yang pertama. Hadis yang kedua, riwayat Imam Ibn Sunni, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW apabila selesai pada semayang, baginda membaca, selesai itu kata Sayyidina Abu Sa'id, saya tak tahu sebelum bagi salam ke selepas bagi salam. Ragu daripada rawi hadis. Yang penting Rasulullah baca lepas semayang. Baca apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu dibaca selepas semayang. Selepas baca doa kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah baca pula. Ditutup doa itu dengan dua perkara, iaitu alhamdulillahirabbil alamin dengan wassalamun alal mursalin. Keselamatan kepada para rasul. Doa ditutup dengan alhamdulillah, ditutup dengan mendoakan kesejahteraan kepada para rasul. Mula pun kena sedemikian. Mula jangan kita baca alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Terus baca doa nanti dulu. Sebelum kita baca doa, selepas kita baca yang tu, baca salawat dulu. Jadi salawat selepas alhamdulillah. Berdasarkan kepada hadis Imam Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, hadis 1476. Nabi SAW bersabda, La taj'aluni kaqadahir rakib. Jangan kamu jadikan diriku seperti mana mangkuk yang dibawa oleh penunggang kenderaan. Innar rakiba yamla'u qadahahu ma'an summa yada'uhu. Orang nak naik kenderaan, dia ambil mangkuk dia buang bagi penuh. Kemudian dia letak mangkuk tu atas kenderaan. Summa ya'khudhu fi ma'aliqihi hatta idza faragha ja'a ila al-qadah. Kemudian dia pun menempuh perjalanan, bila dia selesai, dia pergi ke mangkuk itu. Fa in kana lahu hajatun fi syarabi syariba. Kalau dia nak minum, dia ambil air dalam mangkuk tu, dia minum. Wa illam yakun lahu hajatun fi syarab tawadda'a. Kalau dia berasa tak mau minum tapi dia nak berwuduk, dia wuduk ataupun dia basuh tangan dengan air tu. Fa illam yakun lahu hajatun fil wudu' ahraqahu. Kalau dia tak berhajat untuk wuduk, minum pun tak mau, wuduk pun tak mau, dia tuang air dalam mangkuk itu. Rasulullah kata, jangan kamu jadikan diri aku macam air dalam mangkuk. Orang nak naik kenderaan zaman dulu, ambil air dalam mangkuk, letak. Sampai tengah jalan berasa nak minum. Berasa nak wuduk, nak basuh tangan dengan air tu, basuh tangan. Kalau minum pun tak, basuh tangan pun tak, lah kali tak berhajat. Dia ambil air tu, dia tuang. Maksud dia guna air ni ketika perlu, tak perlu lempak wang. Jangan. Nama aku jangan buat aku tu, Rasulullah kata. Apa maksud? Rasulullah bersabda, walakin ij'aluni fi awalid du'a wa fi akhirid du'a. Jadikan nama aku di awal doa dan di akhir doa. Maksudnya setiap kali kamu nak baca doa, baca salawat ke aku pada permulaan doa dan penutup doa. Salawat tu nak tak mana? Lepas alhamdulillah. Penutup doa salawat tu nak tak mana? Sebelum alhamdulillah. Maka selepas kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Sebelum kita baca sebarang doa, baca salawat dulu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat wa taqdi lana biha. Sampai habis. Tak mau baca salawat tu, baca yang pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka kita bacalah, nak baca doa apa pun. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ka, Allahumma ghafirli ka. Sebarang doa dimulakan setelah kita selesai baca dua perkara. Alhamdulillah dengan salawat. Nak tutup doa, tutup dengan wassalamun ala mursalin. Salawat juga tu. Untuk mohon kesejahteraan kepada Rasul. Dan tutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Sebarang doa mulakan dengan alhamdulillah dan salawat, tutupkan dengan alhamdulillah, salawat dan alhamdulillah. Jangan kamu jadikan diri aku macam mana ayak dalam mangkuk, orang nak minum, orang nak wuduk, orang tak wuduk, orang lempak ayak tu. Jangan lempak nama aku. Nama aku guna setiap kali nak baca doa. Kerana Allah kembang nama Rasulullah ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah kembang nama Rasulullah ketika orang nak masuk Islam. Allah kembang nama Rasulullah ketika tasyahud awal, tasyahud akhir. Allah kembang nama Rasulullah ketika azan. Allah kembang nama Rasulullah dengan nama Allah dalam banyak tempat. Salah satu yang perlu kembang nama Rasulullah dengan nama Allah ketika awal doa. Jadikan awal doa dikembang alhamdulillah dengan salawat, tutup doa alhamdulillah dengan salawat. Dan biasanya orang baca salawat munjiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, sampai habis. Tak mau baca tu, nak baca salawat syifa, boleh. Salawat al-Fatih boleh. Salawat dalam sembahyang, salawat Ibrahimiyah boleh. Salawat hak pendek, Allahumma boleh juga. Mana-mana salawat kita letak selepas alhamdulillah. Lepas tu baru kita kembang dengan doa-doa yang kita nak baca. Jadi kelebihan kita baca doa ini, doa yang dibaca di antara alhamdulillah dan salawat biasanya cepat, biasanya tetap mustajab, tidak akan ditolak. Ada riwayat yang lain. Ada dalam kitab kelebihan baca salawat seperti kitab Al-Imam As-Sakhawi, Al-Hafidh As-Sakhawi rahimahullah, murid kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ini mengaji ke Al-Hafidh Al-Iraqi. Al-Hafidh Al-Iraqi ini dia ada anak perempuan. Anak perempuan dia menikah dengan lelaki yang menjadi menantu dia. Menantu dia Nuruddin Al-Haythami rahimahullah. Semua tu Al-Hafiz. Pak mentua Al-Hafiz Al-Iraqi, menantu Al-Hafiz Al-Haythami. Menantu dia karang, Hafiz Al-Iraqi karang kitab. Antara kitab yang dia karang, Takhrij Ihya. Nuruddin Al-Haythami, Al-Hafiz Nuruddin Al-Haythami rahimahullah karang kitab Majma'uz Zawaid. Anak murid kepada Al-Hafidh Al-Iraqi, Ibn Hajar Al-Asqalani karang kitab Fathul Bari. Anak murid kepada Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani nama Al-Hafidh As-Sakhawi karang kitab, salah satu kitab yang karang ialah tentang kelebihan baca salawat. Satu lagi kitab dia nama Al-Maqasidul Hasanah. Tak silap, kitab hadis juga. Jadi dalam kitab karangan, nama kitab tu Al-Qaulul Badi' fi Salati Wassalam 'ala Al-Habib Asy-Syafi' lil Hafidh As-Sakhawi rahimahullah. Disebutkan di situ salah satu tempat kita baca salawat kepada Nabi SAW ialah di awal dan penutup doa. Itu yang disebutkan. Jadi kenapa orang pakai guna alhamdulillah? Karena dia ada sandaran dia. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina sampai habis, atau mana-mana salawat yang lain. Kerana hadis Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman menyatakan
ij'aluni fi awwalid du'a wa fi akhirid du'a. Jadikan nama aku dibaca di awal doa dan di akhir doa. Awal alhamdulillah dengan salawat, tutup pun alhamdulillah dengan salawat di dalam doa-doa yang kita baca. Tiba-tiba kita tak boleh baca sebab uzur. Mungkin kita kalut nak pergi tandas macam saya sebut tadi. Maka kita sudah dapat pahala pasal kita baca. Kalau tak kalut, kita baca. Macam kita baca 10 kali tadi dalam keadaan kaki tasyahud akhir dalam sembahyang, pas sembahyang subuh. Baik, masa tidak mengizinkan walaupun kita baca pi kata, yang penting tajuk pi masjid ni kita jadikan pengetahuan dan jadikan amalan. Saya nak pi masjid setiap hari. Lah ni saya tak boleh pi masjid, AJK yang boleh pi. Niat kita nak pi tu sudah dapat pahala pi. Walaupun kita tak boleh pi. Lah boleh pi 12 orang, saya tak termasuk, saya bukan AJK. Mayang Jumaat saya tak boleh pi, saya sembahyang Zuhur. Tapi kita niat kalau kita diselesaikan daripada masalah ini dan bilangan sudah bertambah, saya nak jadi orang yang pi masjid setiap hari. Maka kita dapat pahala percuma tanpa kita pi sekarang ini, tak boleh pi. Allah bagi pahala sebab niat kita dan kita terhalang oleh keuzuran di sudut syarak. Maka bagus kita niat lagu ni. Niat saya kalau lagi tak uzur boleh bergerak, saya tak mau tinggal rumah Allah. Saya nak pi tiap-tiap hari. Kalau boleh nak mati dalam rumah Allah. Mati dalam masjid baik pada mati dalam market. Ada orang mati dalam bendang, qebah dalam bendang. Ada orang mati tengah lebuh raya. Ada orang mati tengah market. Kita keduk pergi masjid, mudah-mudahan kita mati tempat baik. Kalau boleh mati dalam masjid tengah semayang, tengah sujud, bagus. Masjid tak mau pergi nak mati elok. Rugi kalau kita tak pergi masjid kerana pahalanya besar. Kita azam lagi, kita duk hidup, duk sihat, kita nak jadi tetamu Allah setiap hari. Kalau kita orang duk sebut tetamu Allah ni pergi haji umrah je, tu betul. Tapi hak duk di Malaysia tak boleh pergi Mekah Madinah, boleh jadi tetamu Allah kalau dia pergi masjid di qaryah dia. Jadi tetamu Allah ni orang pergi Mekah buat haji umrah, orang pergi Madinah. Termasuk tetamu Allah orang pergi masjid di tempat masing-masing. Maka setiap kali kita pergi masjid, kita jadi tetamu Allah. Allah Maha Mulia akan memberikan layanan istimewa dan anugerah pahala yang tinggi kepada orang yang boleh hadir ke rumahnya. Al-masajid buyutullah haqqun 'alal mazur an yukrima zairah. Masjid-masjid ini umpama rumah Allah. Sudah tentu tuan rumah yang maha mulia akan memberikan kemuliaan demi kemuliaan kepada setiap orang yang menjadi tetamu yang hadir ke rumahnya. Jadi kita baca panjang ayat ni kemarin. Baca dah kemarin dulu baca dah. Tang baca tu satu bab, tang nak amal tu satu bab. Sebahagian manusia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.